Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pergi ke sawah menanam padi, membanting tulang mencari rezeki. Saya ucapkan selamat pagi. Izinkan saya perkenalkan diri. Saya Muhammad Khairil Anwar bin Azmuddin, nombor metrik 20 BE 02080. Baiklah, kumpulan kami mendapat tajuk Kahwin Muda, Hukum dan Cabaran. Bagi memulakan pembentangan pada pagi ini, saya akan memperkenalkan dan menjelaskan apakah dia kahwin muda. Kahwin muda ialah satu perkahwinan yang telah dijalankan di mana pasangan yang terlibat adalah di bawah umur kategorinya, iaitu di bawah umur 18 tahun. Di sini kita boleh lihat antara faktor dan cabaran masa kini yang sangat meluas adalah aplikasi dan media sosial di telefon pintar. Itu juga antara punca dan asbab untuk mengapa disarankan untuk kahwin muda atau kahwin awal, kerana pelbagai anasir-anasir jahat yang telah mendatangi manusia pada masa kini. Contohnya seperti aplikasi Snapchat, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram dan Tumblr serta sebagainya. Oleh yang demikian, saya di sini hanya ingin menjelaskan bahawa sebagai pengenalan atas kertas kerja dan tugasan bagi kumpulan kami. Mengikut statistik, pada tahun 2019 seramai 1022 permohonan yang telah diluluskan oleh mahkamah untuk membenarkan pasangan muda ini kahwin pada tahun 2018. Berlainan pula dengan tahun sebelumnya, kadar permohonan adalah seramai 917 permohonan yang telah diluluskan oleh pihak mahkamah. Di sini kita boleh lihat bahawa sangat ramai dan sangat banyak pasangan yang di mana masih lagi kategori di bawah umur 18 tahun ingin menjalankan ataupun ingin mendirikan rumah tangga atas faktor-faktor tertentu. Jadi oleh itu saya akan berikan bab seterusnya kepada rakan saya. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rifki bin Abdurrani, nombor metrik 20 BE 02042. Saya akan menerangkan tentang hukum perkahwinan. Sebelum tu kita perlu tahu tentang umur perkahwinan. Dalam hukum syarak tidak ada umur minimum perkahwinan. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 6, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, dan ujilah anak-anak yatim itu sehingga mereka cukup umur, iaitu mencapai umur perkahwinan. Kemudian jika kamu nampak dari keadaan mereka tanda-tanda yang menunjukkan bahawa mereka telah cerdik dan berkebolehan menjaga hartanya, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Umur dewasa di bawah undang-undang Islam tercapai apabila seseorang itu mencapai umur akhir balik. Dan seorang gadis dianggap dari segi undang-undang sudah dewasa apabila dia mulai datang haid. Umur minimal datang haid iaitu 9 tahun. Manakala seorang lelaki dianggap dewasa apabila bermimpi dan keluar air mani. Umur paling minimal adalah 12 tahun. Had umur balik bagi seseorang dalam mazhab Syafi'i dan Hambali adalah 15 tahun. Manakala bagi mazhab Maliki dan Hanafi iaitu 18 tahun. Kebanyakan mazhab berpendapat bahawa umur balik menjadi penentu keupayaan seseorang untuk berkahwin.
Seterusnya kita pergi kepada hukum perkahwinan. Yang pertama, hukum perkahwinan dalam Islam bergantung kepada keadaan seseorang, sama ada ia wajib, sunat, haram atau makruh. Jika wajib, iaitu apabila seseorang itu yang merasa yakin dirinya tidak selamat daripada perzinaan jika dia tidak berkahwin. Manakala sunat apabila bagi seseorang yang benar-benar berkeinginan untuk berkahwin dan berkemampuan serta tidak bimbang terjadinya perzinaan jika dia tidak berkahwin. Dan seterusnya iaitu haram, iaitu bagi seseorang yang tidak mampu untuk menanggung nafkah isteri atau pasti akan melakukan kezaliman terhadap isteri jika dia berkahwin. Dan yang terakhir iaitu makruh, bagi seseorang yang ingin berkahwin tetapi tidak berkemampuan untuk menyediakan mas kahwin dan nafkah. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Firdaus bin Zainul Anzaid. Nombor matrik 20BE 02035. Okay, saya akan teruskan dengan part saya iaitu cabaran kahwin muda. Okay, di sini saya ada 4 cabaran. Okay, saya akan terangkan satu persatu. Yang pertama adalah tidak cukup persediaan. Okay, di sini sebagaimana yang kita tahu tajuk cabaran kahwin muda. Okay, persediaan ni semestinya perlu dilakukan untuk seorang individu sebelum berkahwin, semasa berkahwin dan selepas berkahwin. So penyediaan diri tu perlu ada untuk kita memenuhi segala cabaran. Okay, antara contohnya penyediaan yang perlu kita buat adalah sebagai seorang lelaki dan sebagai seorang wanita juga. Macam mana kita nak meyakinkan ibu bapa kita bahawa kita dah bersedia untuk berkahwin. Macam mana nak apa kata orang tu, macam mana kita nak membuktikan kepada ibu bapa yang bahawa kita sudah matang dan sudah sedia untuk berkahwin. Okey, itu adalah yang pertama. Okey, cabaran yang kedua adalah tidak cukup duit. Okey, sebagaimana kita tahu di usia muda ni kita masih lagi belajar So kita masih tak ada masa untuk mencari duit. Okey, di sini sebagai kita boleh kaitkan dengan cabaran pertama tadi, kita buat persediaan. So masa nak kahwin ni lah kita kena cari duit untuk kita punya duit nikah semua. Macam mana kita nak bagi nafkah nanti kat anak-anak, kat bini semua. Oh, bini pula, isteri. Okay, itu adalah salah satu cabaran kahwin muda, tidak cukup duit. Okay, yang ketiga pula adalah jadual masa. Okay, masa kita nak kahwin muda ni memang ada cabaran dalam pembahagian jadual masa. Sebab contoh kalau kita kahwin di usia muda, kita masih belajar. So macam mana kita nak bahagikan masa belajar, nak jaga anak, nak jaga bini. So dalam masa yang sama kita nak cari duit lagi. So kita kena prepare dari minda, fizikal dan mental supaya kita dapat mengatasi cabaran ni. Dan yang terakhir iaitu yang keempat adalah terpaksa mengurangkan masa dengan kawan. Okay, ini adalah cabaran yang terakhir bila kita nak kahwin awal ni. Bila kita dah kahwin ni, kita mesti mengutamakan apa yang paling utama. Macam kita perlu meluangkan masa dengan isteri, dengan anak, dengan mak ayah lagi, dengan keluarga, adik-adik semua. So bila masa kita nak lepak dengan kawan. So kat sini kita kena bijak dalam mengatur masa. So saya boleh bagi advice kita boleh lepak dengan kawan, boleh jumpa dengan kawan dalam seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali. So hubungan dengan kawan tu tetap erat walaupun kita sudah kahwin. So itu sahaja 4 poin cabaran kahwin muda yang saya telah bentangkan. Okay, saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ibn Usman. Nombor metik saya 20BE020034. Okay, jadi untuk slide seterusnya kita akan lihat pada kebaikan-kebaikan kahwin muda. Okay, jadi terdapat 5 poin untuk kebaikan kahwin muda. Poin yang pertama, memenuhi tuntutan agama. Okay, bila berkahwin ni, kita melakukan salah satu daripada sunnah Nabi. Dan sunnah berkahwin ni ialah sunnah yang paling amat digalakkan. Okay, poin yang seterusnya ialah untuk poin yang seterusnya ialah berkahwin muda ni dia mengelakkan zina daripada berlaku. Jadi biasalah orang-orang muda ni bila dah start bercinta, dia akan cari jalan untuk berduaan bersama-sama. Jadi kat situ membahayakanlah diri dia sendiri. Jadi dengan berkahwin muda ni,
dapatlah diorang bersama dengan secara yang halal. Okay, untuk poin yang ketiga, dengan berkahwin muda ni, dia berkait rapat dengan poin 2 tadi. Dia mengurangkan kes perbuangan bayi dan juga kelahiran anak yang tak sah taraf. Jadi bila dah elak berzina, dah kahwin betul-betul, kahwin secara halal, jadi tak adalah lahir anak-anak yang tak ada sah taraf dan juga macam perbuangan-perbuangan bayi. Okay, untuk poin yang keempat, berkahwin muda ni dia membuatkan seseorang itu lebih bertanggungjawab. Okay, jadi maksudnya kat sini sebelum dia berkahwin, dia seorang yang bujang, dia taklah berat sangat tanggungjawab dia sebab dia hanya jaga diri dia sendiri. Tapi lepas dia berkahwin, dia dah ada isteri, dia dah mula bertanggungjawab atas isteri dia. Dah ada suami, dia pun dah mula bertanggungjawab atas suami dia. Dan lepas tu dah ada anak lagi. Jadi bertambahlah tanggungjawab dia orang. Jadi membuatkan kita ni orang yang lebih bertanggungjawab lah. Okay, poin terakhir ialah membuka pintu rezeki. Okay, jadi dekat sini maksudnya bila kita berkahwin, kita akan menumpang rezeki isteri kita, suami kita dan juga anak-anak kita. Jadi kat situ maksudnya membuka pintu rezeki. Dalam rezeki anak-anak kita nanti, rezeki-rezeki isteri kita, rezeki-rezeki suami kita, kita akan dapat tumpang rezeki-rezeki mereka. Lagi satu, sebabkan perkahwinan ni adalah satu perkara yang perkara yang baik, sunnah Nabi. Jadi Allah akan memberi keberkatan lah sebab kita melakukan perkara-perkara yang baik. Dan juga lepas kita berkahwin ni, barulah kita akan ada keinginan untuk memerlukan sesuatu tu. Macam dulu naik motor je, tapi lepas dah kahwin ni, dah ada anak, kena ada kereta. Jadi kat situ rezeki lah, dapat rezeki kereta. Okay, sekian. Itu saja daripada saya. Berpindah kepada slide yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Azim bin Alani, nombor metrik 20 BE 0239. Okey, tajuk pertandingan saya adalah cabaran kahwin muda. Okey, part yang contoh isu kahwin muda adalah antara yang baru ini yang tular di Indonesia, iaitu video TikTok. Majlis Perkahwinan Pasangan Muda yang peringkat yang 16 tahun hingga 21 tahun, ramai yang terkejut dengan keputusan yang dibuat pasangan terbabit. Walaupun dikecam dengan kecaman yang kadang-kadang agak teruk lah, dengan kecaman yang orang kahwin awal ni ataupun di usia yang muda. Dan ada juga segelintir masyarakat ni dia memberikan nasihat supaya pasangan ini menjaga hubungan dengan baik ataupun tidak ada kekasaran ataupun berlaku perceraian ketika usia muda ni. Jadi isu ini turut menarik perhatian daripada seorang, iaitu Ayu Aziz, yang merupakan kahwin awal. Ingin dia mengkongsikan pengalamannya juga berkahwin pada usia muda dan perkahwinannya juga diakhiri dengan perceraian. Jadi dia turut menitikkan pesanan sangatlah daripada sosial, iaitu Twitter, agar perempuan muda di luar sana perlulah memikir masa depan dahulu. Perlu memikirkan masak-masak untuk melangkah ke alam perkahwinan. Dalam perkahwinan ni bukanlah sangat mudah untuk kita menempuhi segala cabaran-cabaran yang kita lalui, dan kita perlu ada keyakinan dan kemampuan diri atau pasangan masing-masing. Okey, seperti mana contoh dalam hadis Nabi, iaitu Al-Baihaqi radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila telah berkahwin seseorang hamba itu, maka ia perlu memenuhi separuh agamanya. Dia telah memenuhi segala agamanya, dan maka bertakwalah ia kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada separuh yang belum disempurnakan lagi. Hadis ini memang sangat menjelaskanlah dalam bila seorang itu yang telah berkahwin ataupun yang dah berkahwin
maka ia akan terselamat daripada perkara-perkara dosa terutama yang berkaitan dengan nafsu syahwat, bagi mengelakkan adanya dosa dengan nafsu syahwat kita ni. Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang mampu, hendaklah dia berkahwin, kerana dengan demikian dapat menundukkan penglihatan ataupun dan dapat memelihara kehormatannya dan maruahnya. Dan barang siapa yang tidak mampu berkahwin, hendaklah ia berpuasa, kerana puasa dapat menghalang keinginan nafsunya. Riwayat Ibnu Mas'ud. Okey, yang terakhir adalah daripada Aisyah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkahwinan itu adalah sunnahku. Sesiapa yang tidak suka mengikut sunnahku, maka bukanlah dia daripada golongan umatku. Jadi kita perlulah sentiasa mengamal dan mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meraihkan ganjaran yang besar, pahala yang besar dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, kebahagiaan sesebuah rumah tangga tidak semestinya diukur melalui usia pasangan tersebut, tetapi lebih kepada cara mereka menguruskan rumah tangga yang dibina. Kematangan seseorang juga tidak terletak 100% pada usia, malahan kematangan tersebut boleh mewujudkan melalui pengalaman dan cabaran yang dihadapi dalam kehidupan setiap individu. Berkahwin pada usia muda ternyata mempunyai implikasi baik dan buruknya tersendiri. Dalam hal ini, sebenarnya terpulang pada pasangan tersebut sama ada mahu mengambil tindakan secara positif atau sebaliknya dalam menangani masalah rumah tangga. Setiap pasangan yang berkahwin muda sebenarnya harus bersabar dan tabah dalam menjalani bahtera rumah tangga. Persediaan dari segi mental, fizikal, kewangan dan lain-lain haruslah mantap jika ingin mahligai yang dibina terus kekal bahagia.